Kita mulakan zikir munajat. Oke, kita mulai zikir munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 الله الله حي
Allahu Allah Hayy, Allahu Allah Hayy, Ya Qayyum 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 Allah Hayyun Daim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أسماء الحسنى يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, Ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara, lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah, dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid, 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 Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu,
Kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami, ya Allah, menjadi gulungan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah hukuman kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyihatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu ibaduka, wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina, wa nabu'u laka bi dhunubina, faghfir lana فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa a'malana minar riya,
وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta rabbuna. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan selain Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Eratkanlah Allah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikalah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukmin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa, terutama sekali para mujahidin di Palestin. Ya Allah, kami letakkanmu di batang leher musuh-musuh kami dan berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, kita buka buku baru. Bunda, saya ni ketak ni nak baca buku baru ni. Pandai-pandai sangat. Dia kata baca buku ni bagus cak rupanya. Tak apalah, kita hadapi sama-sama ya. Dan siapa ustazah Uzia, ustazah Cik Jah, tolong saya ya, tolong kalau saya terlekat ke apa, tolong. Okey. Tertariknya saya lah untuk baca buku ni sebab ada mic pun tak dengar. Okey, tertariklah saya untuk baca buku ni sebab saya tengok di di isi kandungan dia tu, isi kandungan kan, muka surat, tak ada muka surat kan. Kan ke isi kandungan dia tu ada tajuk-tajuk yang sangat menarik kan. Menariklah. Kalau kita ni nak tahu apa benda dia ni, mana menarik kita untuk kita nak tahulah. Mungkin selama ni kita tak tahu apa benda dia, yang kata ujuk-ujuk pun tu apa. Kita pandai sebut je, tapi kita tak tahu apa hakikat sebenar makna dia tu. Jadi tujuan kita nak tahu makna dia tu, mana kita nak tengoklah diri kita ni. Diri kita ni adakah sifat-sifat ni? Sifat-sifat ni sifat yang tak baik. Sifat tak baik ni. Kalau ada dalam diri,
maknanya habislah amalan baik kita. Kita buat banyak-banyak amalan tak guna. Tak guna. Sebab kita ada sifat ni. Sangat seni ya. Mana agama kita ni. Mana sifat ni sifat sangat halus. Bagi setiap diri kita. Kita sendiri yang kita boleh faham. Kita sendiri kita boleh faham diri kita. Ada tak sifat ni. Allah, kita selalu, biarlah kita selalu minta. Tadi pun kita dah minta kepada Allah supaya jauhkan kita daripada riya apa semua tu kan. Itu di antara bab-bab yang akan kita tempuh lah. Dalam apa ni? Dalam buku pengajian kita ni. Jadi saya pun tak tahu nak cakap lah. Maknanya rasa teringin. Saya ni teringin nak tahu, dan apa yang saya tahu sikit-sikit tu, mana kita share lah sama-sama kan. Jadi kalau saya ni orang yang apa ni selayaknya untuk nak bagi apa ni memahami perkara ini, ada lagi ramai orang yang lebih layak, tapi hati ni teringin nak faham sendiri, kemudian bila dah faham teringin pula supaya benda-benda dan kawan-kawan lain dapat juga share tentang apa ni pengetahuan ini, ilmu tentang apa ni akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak-akhlak yang apa ni yang mazmumah, akhlak-akhlak yang mahmudah dan akhlak-akhlak yang mazmumah. Dan 2 Jumaat yang telah lalu kita hanya mengetahui tentang berapa jenis nafsu yang ada pada diri manusia kan. Nafsu yang ada pada diri manusia. Jadi bila kita tahu tu kan, bila kita tahu nafsu tu tadi, dan kita berhadapan dengan sifat-sifat yang akan kita faham ni, kita boleh faham lah aku ni duk buat macam ni. Nafsu apa ni? Amarah kot ni. Sampai tak mau tinggal-tinggal ni, perangai ni. Kalau diri kita celah diri kita, Allah tak baiknya aku. Pergi kepada nafsul lawamah. Baik sikit lah. Itu yang ketiga, nafsu al-mulhamah. Itu dah dia mengilhamkan kepada kita supaya perbaikilah kelakuan yang tak baik tu. Kan? Sampai last kita pergi kepada nafsul mutmainnah, yang mana kita dah tak nak lagi. Kita tak nak lagi bersifat dengan sifat-sifat tu. Nafsul mutmainnah yang Allah janjikan. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan redha, radiyatan. Kamu sendiri redha, dan mardiyatan, dan kamu diredai oleh Allah. Kamu sendiri redha dan kamu mendapat keredaan daripada Allah. Kalau begitu keadaannya, masuklah kamu di dalam udkhuli fi ibadi, masuklah kamu di dalam kalangan hamba-hambaku yang aku kasih, yang aku sayang. Masuklah ke dalam syurgaku. Wadkhuli jannati. Masuklah. Okey, jadi kita nak sampai begitulah kalau boleh ya. Jadi saya mohon maaflah banyak-banyak kepada kawan-kawan sebelah sana pun. Sebab kawan-kawan sana mereka ialah ramai yang tadi pensioner juga, yang educated, yang ada pangkat tinggi-tinggi ada PhD, ada apa. Jadi saya ni rasa Allah kecil sangat nak bercakap tentang perkara ni. Tapi teringin juga nak cakap pasal diri sendiri, nak tahu juga. Dan lepas tu bila tahu nak share juga dengan kawan-kawan. Jadi saya minta lah kita marilah kita sama-sama. Kalau saya saja yang tak mungkin dapat menjelaskan benda ni, kawan-kawan lain pun boleh tolong jelaskan lagi. Mungkin pembacaan mereka lebih luas lagi. Bolehlah. Maknanya tolonglah. Okey. Kita pergi kepada
pada mana nak baca? Nak baca tak? Mengantar penerbit sedikit mana sebagai mukaddimah kan? Bacalah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 5 sini ya, muka surat 5. Muka 5. Mau apa orang panggil ni? Muka surat 5 ni. Roman. 5 Roman. 5 Roman. Kita pun nak ambil berkat lah. Nak ambil berkat lah daripada buku ini, daripada penulis buku ini. Kita doa kepada Allah, semoga penulis dia akan mendapat keredaan dan rahmat yang tidak henti-hentinya daripada Allah SWT. Bagaimana kita dapat menatap buku dia ni, dapat menambahkan ilmu kepada kita. Okey, kita lihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para sahabat pengikutnya sehingga ke hari kiamat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia ini ada sebuah jasad. Ala inna fil jasadi mudghah. Lafaz hadis dia tu. Nabi bersabda, sesungguhnya ala inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Itu dia punya teks hadis dia yang selalu kita dengar lah kalau membicarakan tentang hati ini, maka itulah yang akan, hadis itulah yang akan dibaca, yang akan dipaparkan dalam persembahan tentang hati ini. Sabda Nabi, sesungguhnya di dalam diri manusia ada sebuah jasad. Bukan jasad, mudghah. Mudghah itu makna apa? Daripada kan kita dalam proses kejadian manusia ni, kita melalui tujuh proses daripada air mani kan, itu sampai menjadi nutfah, alaqah, mudghah. Ini proses yang ketiga. Ini nutfah, alaqah, mudghah. Mudghah ini adalah macam seketul daging ya, mudghah. Yang boleh dikunyah-kunyah tu. Mana dah jadi seketul daging dah, seketul daging. Ala inna fil jasadi mudghah. Semuanya di dalam diri manusia ada sebuah jasad, yakni ada mudghah. Min dad ghain ta, mudghah. Iza salahat, apabila dia baik, apabila dia soleh. Iza salahat, apabila seketul daging itu baik, so di hati lah tu. Iza salahat salahal jasadu kullu, akan baiklah seluruh amal manusia. Wa iza fasadat, apabila ia rosak, fasadal jasadu kullu, maka rosaklah seluruh amalnya. Ketahuilah ia adalah hati. Ala wahiyal qalbu. Ala wahiyal qalbu. Itu hadis yang diriwayat oleh Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Seperkara yang penting, hati manusia adalah tempat yang paling terdedah terhadap jangkitan pelbagai penyakit rohani yang amat membahayakan. Mana ni kita punya hati ni? Hati ni adalah tempat yang paling terdedah terhadap jangkitan pelbagai penyakit rohani. Maksudkan penyakit rohani lah ni yang amat membahayakan. Penyakit rohani yang seperti akan kita bincangkan nantilah. Wujudnya, ghururnya, takaburnya, riyaknya, su'uzannya, dengkinya, hasad dengkinya, macam-macam. Itu yang dikatakan sebagai penyakit rohani yang amat membahayakan.
Dan kerana kepentingan itu, agama Islam sangat menekankan akan cara-cara dan tindak tanduk yang harus dilakukan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan hati. Jadi sebab itulah agama kita ni ambil beratlah tentang perkara ini. Jadi saya harap daripada buku yang akan kita baca ni, saya harap pertama kita tahu hakikat satu penyakit tu. Katalah penyakit ujub atau riak ni. Kita nak kenal. Yang kata ujub tu macam mana? Ujub. Ujub tu apa makna ujub? Dalam bahasa kita ni, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita apa? Kan bangga diri. Kita bangga diri. Dia ada perbahasan-perbahasannya. Bangga diri tu bangga ke mana? Bangga kepada beberapa perkara. Bila ada tu, maka wujud. Dia bangga. Dan di sini kita akan tahu secara halus. Dia sebab dia dekat-dekat tu. Wujud, ghurur dengan takabur. Dekat-dekat. Wujud, ghurur, takabur, dia dekat-dekat. Tapi kita akan faham nanti apabila kita perincikan. Wujud tu macam mana. Macam mana. Perasaan yang macam mana. Lepas tu datang perkataan ghurur. Ghurur apa? Ghurur mana? Pedaya perasaan sendiri. Yang ujub tadi bangga diri. Bangga diri. Bila sampai kepada tahap mana dia akan jadi ghurur, dan bila sampai tahap mana dia akan menjadi takabur. Dia dekat-dekat tu tiga-tiga. Sekejap lagi kita akan tengok apa ini dia punya ta'rif dia. Dia punya pengertian tiap-tiap satu. Lepas tu, maka buku ini kami persembahkan khusus membincangkan cara-cara merawat 7 penyakit yang paling sering dan lazim menjangkiti hati-hati manusia. Cara-cara nak merawat itu, inilah yang kita nak tahu sangat ni. Bila kita faham, kita dijangkiti oleh penyakit-penyakit tu, macam mana kita nak rawat dia, nak ubat dia macam mana. Akan disebutkan. Khususnya orang-orang yang melibatkan diri dalam usaha dakwah, di antaranya sifat-sifat yang dimaksudkan itu ialah membangga diri, iaitu ujub. Perbahasan pertama yang akan kita baca nanti. Kedua, terpedaya oleh perasaan sendiri, ghurur. Ghain ra waw ra, ghurur. Ujub tadi ain jim ba, ujub. Ketiga, sombong atau bongkak. Ini takabur. Takabur, sombong. Tamak lain pula. Tamak, tamak lawan dia apa? Qanaah. Tamak tu dia, kalau dia dapat dah satu gunung emas pun dia nak lagi. Tamak. Lawan dia qanaah yang kita sebut tu. Qanaah dia memada dengan apa yang ada. Cukuplah. Tak nak tamak-tamak dah. Macam tu kan. Kemudian suka menunjuk-nunjuk, riak. Inilah yang banyak sekali. Mana sifat-sifat daripada ujub, ghurur, takabur, riak ni sifat-sifat yang memang selalu menjangkiti hati kita, jangkit pada hati kita. Riak. Kalau kita jelaskan nanti, kita akan rasakan bila kita jelas satu-satu, Allah, aku selama ni duk ujub. Ya Allah, aku selama ni duk ghurur. Aku selama, ya Allah, dah habis dah lah. Tak ada lah apa aku dah. Kita akan rasa gitu. Macam tu kah? Macam tu kah? Macam tu kah riak? Allah, selama ni aku duk riak. Selama ni lama dah aku duk riak ni, sampai umur 70 lebih dah duk riak ni. Aku ni lah Allah, habis lah aku. Macam mana nak buat? Macam mana nak ubat penyakit tu? Cepat. 70 lebih dah. Umur.
umur yang Allah bagi bonus tadi. Kan? Rasa takutlah, rasa takut. Kemudian lagi apa? Cakap buruk lagi apa? Buruk sangka, su'uzan yang kita selalu juga bercakap tentang hal ini. Sangka buruk. Sangka buruk. Dia akan sangka buruk terhadap Allah. Bakhil. Syuh. Al-bukh. Kalau dalam bahasa Arab satu lagi. Al-bukhlu. Bakhil juga. Syuh ni lebih teruk daripada bakhil. Oh, dia tak tahu nak kata. Kedukut, bakhil. Syuh ni maknanya tangkai jering. Tangkai jering. Kedukut sangat-sangat. Syuh ni kedukut sangat-sangat. Tangkai jering Tangkai jering. Tangkai jering. Cek hidung masin. Cek hidung masin tu lagi dahsyat lah. Itu perkara-perkara yang akan dibincangkan di sini. Al-hiqdu. Dendam. Dendam. Kita akan huraikan tiap-tiap satu ya. Itulah daripada kata pengantar daripada penerbit ni. Jadi dia mengharapkan supaya dapat memberikan manfaat kepada kita lah yang membaca buku ni. Okey. Muqaddimah dia. Baca tak muqaddimah dia? Kita baca jugalah sikit. Ambil berkat dia. Sambil doakan kepada dia. Okey, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan pengikut dan para dai dalam menyeru kebenaran sampai ke hari pembalasan. Sememangnya perjalanan menuju redha Allah adalah usaha yang sangat berat. Dan kita ada sebut dalam antara nafs kita ni, salah satunya iaitu di yang keenam dengan yang ketujuh tu, yang kelima, keenam, yang kelima kan yang ada redha tu, radiyah tu kan, radiyah mardiyah tu. Mana untuk perjalanan menuju kepada redha Allah adalah usaha yang sangat beratlah, perlu kepada pengorbanan kita untuk menangkis segala keburukan yang hendak dilakukan oleh nafsu, supaya kita dapat mencapai kepada nafsul mutmainnah, dapat mencapai kepada radiyah dan mardiyah dan kamilah ataupun kamaliyah. Ia melalui banyak ujian dan halangan. Memang banyak ujian dan halangan yang kita mesti tempuh. Dan kerana itu menjelaskan peraturan jalan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan. Tak dapat dielakkan lagi. Kita yang seolah kita berjuanglah di jalan Allah ni untuk kita dapat sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang baik. Peraturan ini bertujuan menerangi jalan para penempuhnya, khususnya ketika mempersiapkan segala bekal yang diperlukan dalam perjalanan tersebut. Dengan demikian mereka tidak akan terputus di tengah jalan, patah semangat atau tidak mampu meraih kebahagiaan. Dan inilah yang dianjurkan oleh agama, itu mengusahakan kelancaran jalan dakwah dan jihad agar syiar agama Allah tetap bergema di atas muka bumi ini. Di antara peraturan penting tersebut adalah ada 7 penyakit hati yang menimpa sebahagian para penempuh jalan dakwah tersebut. Penyakit ini adalah berbangga dengan diri sendiri, ujub. Penyakit-penyakit itu ialah ghurur. Penyakit-penyakit itu ialah riak, menunjuk-nunjuk, buruk sangka, su'uzan, kikir dan enggan membantu, syuh. Kikir lagi satu. Kikir. Kedukut, kikir lah kot ni, syuh ni. Dan dendam kerana iri hati, hiqd secara
Factual. Hakikatnya ketujuh-tujuh penyakit tersebut telah menimpa sebahagian mereka. Penyakit-penyakit ini sangat berbahaya kerana mampu membuat mereka lalui dari melaksanakan tugas. Lalai daripada melaksanakan tugas dan kewajipan dakwah mereka. Dan pada kesempatan ini kata pengarang ni, saya bermaksud menjelaskan penyakit-penyakit ini sekaligus menawarkan jalan keluar agar para penempuh jalan Allah dapat terhindar dari belenggunya. Okey. Kot juga tu mungkin lebih kuat, lebih teruk pada kedekut kot. Macam bahasa Arab tu al-bukhlu. Al-bukhlu bakhil kan, bakhil. Tapi asyuhu kita boleh letaklah fikir kot, lebih teruk daripada kan. Lebih teruk lah kan. Okey, sekarang kita lihat kepada ujub ni ya, ujub. Muka surat apa ni? Satu balik ya. Itu saya kata kalau boleh bonda-bonda bersama-sama bonda kita nak baca buku ni kita ada Quran dekat kita. Sebab banyak di sini terjemahan Al-Quran saja dia bagi, dia tak bagi ayat. Jadi kita kena carilah. Kita amanahlah kita carilah ayat Quran yang berkaitan. Cikgu. Saya pun pagi tadi kebetulan bibik saya, Mama, ini tikus dah ekor. Basah-basah. Dia dapat racun kat mana, dia lari cari air kot. Cari kat atas beranda saya tu. Dua-dua ekor. Besar-besar. Tikus. Saya nampak tikus tadi. Kucing ada. Kucing keliling rumah ada kucing. Kucing orang buang lah kan. Tapi tak, kucing tak mau kot. Dia pun sama besar kucing. Okey, kita pergi kepada ujub. Ujub atau berbangga-bangga. Kalau dalam bahasa Arab dia kata al-i'jabu bin nafsi. I'jabu bin nafs. Mana? Bangga dirilah, bangga diri. Ujub atau bangga diri. Yalah. Memang siapa pun tak tahu, kita sendiri kita tahu. Nanti kita tengok dia punya tafsiran dia. Riak tu makna menunjuk kan. Penyakit hati pertama yang menjangkiti orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah ujub. Berjuang di jalan Allah tak kira lah. Kita ni sebagai umat Nabi Muhammad ni memang juga tugas kita adalah sebagai pendakwah. Setiap seorang ni jangan ingat dakwah tu ustazah aja dakwah. Kita semua ni ada ilmu sikit pun bila kita keluarkan, kita ceritakan kepada siapa-siapalah, kepada anak pinak kita ke cucu kita ke kawan-kawan ke apa. Itu juga sebagai mana kita menjalankan tugas dakwah kan. Kuntum khaira ummatin. Jadilah kamu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh orang buat baik. Wa tanha 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu juga tugas kita. Jadi ujub atau membanggakan diri agar pembahasan mengenai penyakit ini jelas dan terperinci, kita akan mengulas sebagai berikut. Pertama, pengertian ujub. Kita nak tahu ni apa pengertian ujub. Dari sudut bahasa,
Berbangga atau ujub, al-i'jab, a'jaba, yu'jibu, i'jab. Berbangga memiliki makna. Ada beberapa makna lah ni. Ada beberapa makna. Pertama, mengkagumkan atau membanggakan dan menganggap baik. Seperti pada kalimah, ada nak hurai ni dari segi bahasa ni. A'jabahu al-amru. Kalau dalam kamus kita akan dapat kata-kataan ni lah. Bila kita nak tahu kata ajaba, itu a'jaba tu, dalam kamus dia akan kata a'jabahul amru. Itu kita gunakan perkataan a'jaba itu apa mak dia? Urusan itu membuatnya kagum. Urusan itu, perkara itu membuatnya kagum. A'jabahul amru. Dan ujubabihi. Ini ia dibuat kagum dengan hal itu. Adalah kan? Kita belajar dalam bahasa Arab ni ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul, ada fi'il mabni lil ma'lum, ada fi'il mabni lil majhul. Maknanya kalau kata apa ni? Membanggakan, makna kalau makna dia kata apa? Dia membanggakan, a'jaba tu. Kalau u'jiba makna dibanggakan. Dia ada beza dia. Macam kita kata qatala membunuh, kata qutila dibunuh. Itu makna dia. Ini dari segi bahasa lah. Allah. Ada perasaan ujub tu kan. Maknanya apa yang kita buat tu tak dapat pahala lagi. Tak ada lah. Itulah kita takut. Itu yang sangat-sangat kita takut. Kita ada ingat, oi kita buat pahala banyak dapat pahala banyak tiba-tiba tak ada, sia-sia. Itu kita tengok sahabat seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kan kita kenal kan khalifah tu yang dia zaman dia tu dia adil lah, dan dia pun tak sempat nak nak perintah lama, cuma 2 tahun lebih je gitu je. Kan. Dia ni seorang khalifah yang sangat menjaga perasaan ni daripada tak nak ujub. Sebab apa diceritakan dia ni apabila tengah-tengah khutbah, Umar bin Abdul Aziz ni tengah-tengah duk khutbah atau ada perasaan ujub datang kat dia. Dia berhentikan dia. Tak teruskan. Kemudian apa dia tengah menulis dan di sana ada timbul perasaan ujub dalam tulisan dia, ambil koyak bang. Begitu sekali. Tuh. Kita rasa, kita rasa. Biasanya kalau kita dah rasa ujub, Perasaan baik, perasan pada perbuatan kita pun ada. Segala amalan kita perasan, kita ujub dengan amalan kita. Duk bilang ke orang ke, duk beritahu ke orang ke, buat ni. Tak boleh. Ya. Itu ujub tu. Nanti kita tengok secara terperinci dia punya takrif dia. Okey, sampai di mana tadi dari segi bahasa ni? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ni dia bawa firman Allah ni, dia nak fokuskan tentang perkataan ajaba tu. Makna Allah berfirman di dalam surah apa ni? Surah Baqarah ayat 221. Dia ada perkataan ajaba ni. Boleh tak? Kalau benda tengok di dalam kalau tengok dalam Al-Quran, itu yang saya suka tu tengok Quran. Sebab dalam ni pun dia ambil sekerat sikit tu je yang ada perkataan tu. Padahal kita nak tengok juga apa dia berkenaan dengan apa. Dia sebut perkataan a'jaba situ tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau nak ikutkan ayat 221 itu bermula daripada wala tankihul musyrikat
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Itu kataan tu yang wala abdun mu'minun ولا khairun تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Itu dia nak perkataan a'jaba tu, dia nak terangkan dari segi bahasa je. Perkataan a'jaba. Dia makna kat situ, maknanya kat situ sesungguhnya wanita hamba yang mukmin lebih baik daripada wanita yang musyrik walaupun ia membuatmu kagum. A'jaba tu kagum. Boleh juga kagum. Kalau ujub ni kita maknakan orang yang dia ujub dengan perbuatan dia. Dia ujub dengan perbuatan dia. Bangga dengan perbuatan dia. Dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni kan. Okey. Wallahu ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Itu satu ayat tu. 221. Dia ambil sikit tu je. Dia ambil sikit yang sebut ada perkataan a'jaba. Kemudian ayat dalam surah Maidah ayat 100. Ayat 100. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik walaupun banyaknya yang buruk itu membuat kamu kagum. Kagum. Mana a'jaba tu mana kagum. Qul hal yastawil khabis wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakanlah tidak sama, la yastawi. Tidak sama, yastawi itu tidak sama. La yastawi. Tidak sama yang buruk al-khabis, buruk khabis. Al-khabis yang buruk, wat tayyib dan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis. Walaupun banyaknya yang buruk. Walaupun banyak yang buruk. Walaupun banyak yang buruk. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun banyaknya yang buruk itu membuat kamu kagum. Banyak yang buruk itu membuatkan kamu kagum. Walau a'jabaka kasratul khabis. Tidaklah takut kepada Allah. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ini dia ambil sikap sekerat ayat. Saya tak puas lah tu saya ambil semua. Kemungkinan ada kaitan dalam, walaupun dia dari segi bahasa, dia sebut ni dari segi bahasa lah. Yang disebut di dalam Al-Quran kataan a'jaba. Kemudian surah apa pula ni? Surah Al-Hadid ayat 20. Nampak tak? Ya'lamu annal hayatad dunya la'ibun walah. Ketahuilah kamu bahawa kehidupan dunia adalah mainan. Lahwun wa zina. La'ibun wa lahwun dan hiasan wa tafakhurun dan bermegah-megah di antara kamu. Wa takathurun fil amwal dan kamu bermegah-megah dalam memperbanyakkan harta dan anak-anak. Itu kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia itu keadaan kehidupan di dunia. Diumpamakannya kamasali ghaisin a'jabal kuffaru nabat. A'jabal kuffaru nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama. Jadi diumpamakan apa? Sini surah Al-Hadid seperti hujan. Seperti hujan dia ambil tahun ni ya, dia ambil tahun mana? Dia ambil kamasali ghaisin. Seperti hujan. Mana sikap-sikap apa ni kehidupan dunia macam tu adalah diumpamakan seperti hujan
yang tanamannya mengkagumkan. A'jabal kuffar, tanamannya mengkagumkan. Tanaman nabatu itu tanamannya mengkagumkan orang-orang kafir. Kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatu. Seperti hujan yang tanamannya mengkagumkan para petani. Itu kan bila turun hujan, maknanya tanamannya memanglah mengkagumkan. Jadi subur tanaman tu, jadi mengkagumkan para petani. Ya, a'jabal kuffaru nabat, a'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju. Kemudian menjadi kering. Tanaman tadi pula menjadi kering, fatarahu musfarran. Dan kamu lihat warnanya jadi kuning. Itu nama. Mana tanda nak ni lah. Nak apa ni? Nak matilah pokok tu kan. Fatarahu summa yakunu hutama. Wa fil akhirati azabun syadid. Wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mungkin dia nak ambil perkataan yang ada perkataan a'jaba tu saja dari segi bahasa ya. Jadi 3 ayat ni ya. 3 ayat ni mengandungi perkataan a'jaba, mengkagumkan. Mengkagumkan. Dia rasa bangga, kagum. Okey, tadi yang pertama tadi makna ujub tu apa? Bangga kan? Bangga. Berbangga-bangga. Mengkagumkan. Menganggap baik. Itulah. Itu makna dia. Pertama. Itu makna yang pertama. Makna kedua. Makna ujub. Yang kedua. Merasa tinggi. Dan besar. Serta sombong. Kau makna dia rasa tinggi tu dia jadi tinggi tidak? Mana dalaman diri dia, perasaan dia tu. Merasa tinggi dan merasa besar serta sombong. Seperti dia lah semua kan. Akulah buat tu, akulah buat ni. Seperti pada kalimah a'jabahul amru tadi juga, urusan itu membuatnya merasa tinggi, besar dan sombong. Rijalul mu'ajab. Rajulun mu'ajab. Apa dia makna rajulun mu'ajab? Apa makna rajulun? Seorang lelaki yang merasa tinggi, besar dan sombong ketika memiliki sesuatu. Tinggi, besar, sombong. Habis dah sifat tu. Menunjukkan kepada ujub. Yang rasa tinggi, besar dan sombong ketika memiliki sesuatu. Baik secara positif ataupun negatif. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah berfirman dalam surah At-Taubah. Mana dia? Surah Taubah ayat 25. Ayat 25. Apa dia? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunainin idz a'jabatkum aduh perkataan a'jabatkum pada peperangan Hunain iz a'jabatkum kasratukum ketika kamu merasa sombong dengan jumlah kamu yang ramai. A'jabatkum kasratukum. Pada perang Hunain dan pada perang Hunain wa yauma Hunain, dia ambil dari situ. Yauma Hunain dan pada hari perang Hunain. Iz a'jabatkum, saat jumlah kamu yang banyak membuatmu sombong. Iz a'jabatkum kasratukum. Padahal tidak memberikan manfaat apa pun bagi kamu. Falan tughni ankum syai'a. Jadi ada dari segi bahasa lagi lah tu. Mana ada perkataan a'jabatkum di dalam ayat tu. Okey. Itu dari segi bahasa. Apa ni dalam dalam ilmu dalam Islam ni dia begitulah.
Kalau satu kataan tu apa makna dari segi bahasa, apa makna dari segi istilah. Contohnya apa? As-salatu. As-salatu makna apa? Baik. Fil lughah pada segi bahasa, as-salat tu makna apa? Ad-du'a. Pada segi istilahnya yang kita nak guna tu apa dah? Iaitu aqwalun wa af'alun. Itu kata-kata dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhirkan dengan salam. Itulah makna sebenarnya solat. Macam itulah juga di sini. Apa makna ujub dari segi bahasa? Tadi kan ada dua macam kan. Bangga apa semua dari segi bahasa. Ni dari sudut istilah. Apa ujub dari sudut istilah? Ini yang kita nak faham betul ni. Yang saya sebut tadi, daripada ujub akan jadi ghurur, akan jadi takabbur. Daripada ujub akan jadi ghurur, akan jadi takabbur. Macam mana ujub? Dan sudut istilah pula al-i'jab, ujub tu berarti membanggakan diri dengan segala sesuatu yang muncul dari dirinya. Sama ada dengan ucapan, yang muncul dari diri seorang tu, sama ada ucapan dia, cakap dia, maupun perbuatan dan perbuatan dia, sambil tidak membandingkan dengan orang lain. Dia tak bandingkan dengan orang lain, dia sendiri, dia timbul. Maknanya timbul, muncul dari diri dia. Sama ada dengan ucapan maupun perbuatan, sambil tidak membandingkannya dengan orang lain. Sama saja apakah ucapan atau perbuatannya itu positif atau negatif. Okey, itu. Diri dia saja, dia tak banding dengan orang lain. Okey. Lepas tu dia kata di sini, jika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain dan ia meremehkan apa yang dilakukan orang lain, perbuatannya itu disebut ghurur. Ini adalah ghurur. Bila timbul dalam diri dia apa? Bila timbul apa? Karena dia bandingkan diri dia dengan orang lain. Dia banding. Tadi tak banding, dia tengok diri dia sendiri saja. Ni dia bandingkan dengan orang lain. Lepas tu tambah lagi dengan meremehkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Apalah dia tu? Peleceh lah. Meremehkan. Dia tambah satu. Di sini dia kata ghurur. Ni yang nak beza ni. Tu saya kata tak sama tu. Riak ke apa lagi tak nak kata. Dia ada khas dia. Dia punya dia ada khas. Mana apa ni dari segi tafsiran setiap perkataan yang ada di dalam sifat-sifat yang buruk ini. Tadi dia kata ujub tadi kan. Mana yang muncul dari diri, mana sesuatu yang membanggakan diri dengan segala sesuatu yang muncul daripada dia banggakan diri dia dengan segala sesuatu yang muncul dari diri dia tanpa dia bandingkan dengan orang lain. Tapi kalau dia ada banding dengan orang lain, campur lagi dengan meleceh, meremehkan apa yang dilakukan oleh orang lain, maka itu dikatakan ghurur. 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 Dalam bahasa Arab dia tulis macam mana? Ghurur. Tadi apa? Tadi bandingkan dengan orang lain. Ujub kan? Satu. Ujub. Ataupun disebutlah al-i'jab bin nafsi. Al-i'jab bin nafs. Al-i'jab bin nafsi. Kedua, ghurur. Dalam Quran ada kan ghurur. Dalam Quran ada sebut perkataan ghurur. Inilah dia ghurur. Ini bangga diri. Dia tak bandingkan. Bangga diri dan tak bandingkan dengan orang lain. Ini bangga diri bandingkan dengan orang lain, dicampur dengan dia melecehkan, meremehkan orang lain. Ghurur. Yang ketiga. Dia pun tak cakap.
Warna merah kan dia? Yang ketiga ialah takabur. Macam mana pula? Macam timbul takabur. Cukup lah dia punya semua. Bungkus habis. Ujub, guru, takabur. Takabur pula macam mana? Takabur. Jadi ya. Tadi juga bangga diri juga. Pasal kan? Macam tu juga. Namun jika saat dia membandingkan dengan orang lain tu, dia menghina peribadi orang lain dan merasa lebih, dia rasa lebih darinya, dari orang tu. Perbuatan itu dinamakan takabur, sombong, takabur. Kan? Dia ada ciri-ciri yang pertama tu, ujub, ghurur, takabur. Dia ada ciri banggakan diri tu, tapi ujub dia tidak apa ni, tak bandingkan. Maknanya perasaan dia tu dengan orang lain. Yang ghurur ni dia ada sombong, ada bangga diri juga, tapi dia membandingkan diri dia dengan orang lain. Di samping ada apa? Meremehkan. Dia peleceh orang lain. Yang ini juga dia menghina peribadi orang lain. Kalau takabur ni menghina peribadi orang lain dan merasa dia tu lebih lah daripada orang lain. Ini dinamakan takabur. Itu tiga tingkat. Semua adalah apa ni? Kita kata akhlak-akhlak yang mazmumah, mana diperkati yang apa ni, yang mazmumah. Macam ni tak juga. Tak tahu lah tu, kepada penilaian Allah lah. Kita tengoklah. Kalau dia lepas tu dia rasa dia dah benar-benar ni semua, dia minta ampun kepada Allah, taubat. Maknanya kalau Allah terima taubat dia, tak apalah, surga lah dia. Dan kita takut. Itu yang kita takut. Macam digambarkan oleh satu hadis yang kata orang tu dah memang nak masuk syurga dah ni. Buat apa lagi nak masuk syurga dah. Tiba-tiba ditarik daripada tu. Mana? Oleh perasaan-perasaan yang macam ni. Benda-benda yang macam ni. Kita rasa kecil je benda tu. Rupanya. Dah semua ada kat kita. Ujub ada kat kita. Ghurur ada. Apa ni, takabur ada, tu ada lagi yang lain-lain tu, riak lah, apa benda lah lagi tu. Oh ya Allah, itulah dia. Semua ada kat dia, kan? Okey, kita tengok. Kita nak kenal pasti ni. Apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan perasaan ujub ni? Cuba kita faham tadi, faham kan? Ujub, ghurur, takabur. Ujub, ghurur, takabur. Faham? Apa yang menyebabkan seorang tu jadi ujub? Faktor-faktor penyebab ujub. Banyak faktor yang menyebabkan seorang itu bersikap ujub. Di antaranya, dia adalah ada 3 faktor. Di antaranya, faktor apa? Faktor keluarga, lingkungan keluarga. Ni pun banyak ni. Yang paling senang contoh. Keluarga saya ni, keluarga saya ni. Semua.
Faktor pertama yang menyebabkan seseorang bersikap ujub adalah lingkungan keluarga. Bagaimana hal ini terjadi? Hal ini terjadi kerana seseorang itu membesar di dalam lingkungan keluarga yang salah satu atau kedua orang tuanya memiliki sifat senang dipuji. Dia dah kaitan pula. Kaitan pula dengan sifat mak bapak kita lah. Orang tuanya memiliki sifat senang dipuji. Selalu merasa benar sendiri. Merasa dia ada yang betul. Selalu mengabaikan nasihat orang lain serta sifat lain yang merupakan tanda atau sifat mengabaikan nasihat dari orang lain. Nasihat orang tak mau dengar, dia ajalah kan. Serta sifat lain yang merupakan tanda-tanda sifat wujud. Kemudian ia meniru perbuatan ibu bapaknya. Tirulah anak-anak ni. Borek anak rintik. Bapa borek anak rintik. Bunda kata bapak borek anak rintik lah. Kemudian dia menirulah perbuatan ibu bapanya itu. Seiring dengan perjalanannya waktu, ia terus menerus akan terpengaruhi oleh sifat orang tuanya hingga sifat itu menjadi sebahagian dari kepribadiannya. Sebut tu kalau katalah bapak lagi ni. Yalah. Dia akan berkait-kait lah semua tu. Inilah rahsia, barangkali rahsia mengapa Islam menganjurkan para ibu bapa untuk berpegang teguh kepada manhaj Allah, kepada cara-cara yang Allah tunjukkan, nilai-nilai agama dalam mendidik anak-anak mereka. Ini adalah kerana hanya nilai-nilai agama sahaja yang dapat menjaga ibu bapa dari sifat-sifat negatif sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Memanglah kita sebagai ibu bapa ni menjadi tauladan ya, menjadi tauladan kepada anak-anak kita. Tak tahulah maknanya sangat beratlah dari segi ini pendidikan kepada anak-anak. Dia akan memberi kesan sejak anak-anak daripada umur tu, sebab Rasulullah suruh supaya kita ajar anak kita semayang daripada umur berapa tahun? 7 tahun. Ni kita 7 tahun kita biar ajar dia. Duk main tu lah. Sampai setiap hari duk main tu, duk tengok TV. Tak ada kita selitkan dengan ajaran yang boleh melekat dalam diri dia. Mana satu pendidikan yang baik daripada ibu bapa dia. Itu satu daripada keluarga. Sifat wujud ni, sifat wujud. Kalau huraian yang kita dapat dalam kitab ini, itu kitab Tazkiyatun Nafs ni, kitab apa? Penyucian diri ni, dia menguraikan begini. Dia kata wujud dengan nasab atau keturunan yang mulia dan terhormat. Sehingga ada sebahagian dari golongan yang merasa dengan keturunan mulia tadi golongannya sudah pasti selamat dari seksa Allah Ta'ala. Sampai ada macam tu. Kemungkinan lah kita kata orang apa ni? Orang Habib-Habib ni kan. Habib ni keturunan mulia lah, keturunan Nabi. Jangan sampai dia rasa dengan sebab keturunan tu, dia sebab keturunan yang sampai kepada Nabi tu, dia terhindar daripada apa ni? Daripada seksa Allah Ta'ala, khususnya di akhirat nanti. Juga akan selamat
akan selamat nenek moyangnya yang tentu akan diampuni dosa-dosanya. Sangkaan dia lah. Sekalipun bagaimana juga amal perbuatannya. Mereka ada pula yang berkhayal bahawa seluruh makhluk di dalam dunia ini adalah hamba yang dapat mereka perintah ke mana tujuan pun yang mereka inginkan. Begitulah sebagian besar sangkaan mereka, bahkan ada yang meyakinkan sampai menjadi keyakinan kepada mereka. Nah, itu salahnya kan, mana perasaan yang begitu tak boleh lah. Itu yang bersangkut dengan keturunan. Okey. Kedua, pujian. Dari mana faktor penyebab ujub ni? Sebab orang puji. Pujian yang tidak sesuai dengan etika syariah. Pujian yang tidak sesuai dengan etika syariah. Faktor kedua yang boleh menyebabkan seseorang bersikap ujub adalah pujian dari orang lain. Ada sebagian orang yang mudah memuji orang lain secara terang-terangan tanpa memperhatikan etika syariat. Pujian semacam ini kemudian mempengaruhi orang yang dipuji. Lalu orang yang dipuji itu merasa memiliki lebih daripada orang lain. Dia dah naik rasa lah. Naik rasa lebih pada orang lain. Dan kerana bisikan syaitan yang terus menerus. Syaitan pun ambil peranan lah kat sini. Perasaan ini melahirkan sikap ujub. Akan melahirkan sikap ujub. Akan melahirkan sikap ujub. Inilah sebab mengapa Rasulullah SAW menganggap buruk sanjungan dan pujian di hadapan orangnya. Ini Rasulullah menganggap sesuatu yang buruk. Kalau kita sanjung atau kita puji di hadapan orang dia, walaupun harus memuji, walaupun memang harus memuji, baginda menekankan untuk melakukannya dalam batas-batas etika yang syar'i. Kita tengok ada contoh sini. Miqdad bin Al-Aswad. Mujahid radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Abu Ma'mar pernah bercerita. Cerita macam mana tak patut kita pujian, mana pujian tu tidak sesuai dengan etika syar'i. Miqdad bin Aswad, mana dia? Seorang pernah menyanjung seorang pemimpin. Seorang pernah menyanjung, dia pujilah seorang pemimpin. Lalu Miqdad bin Aswad ini menaburkan pasir ke wajah orang itu sambil berkata, apa dia kata? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menaburkan pasir ke wajah para penyanjung. Mana Nabi tak sukalah, tadi dah sebut dari atas tadi. Nabi tak suka sanjung, puji orang depan-depan tu. Memang sebab apa? Sebab akan melahirkan sikap ujub tu. Itulah kan. Sebab ada udang seperti ni ya, nak bodek lagi, nak bodek. Itu banyak yang berlaku lah. Macam-macam. Ada tujuan tak baik kan. Itu pun satu dah. Abdul Rahman bin Abu Bakrah meriwayatkan bahawa ayahnya pernah berkata, seorang lelaki memuji-muji seseorang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda mengatakan berulang-ulang, celakalah engkau. Engkau telah memenggal leher temanmu sendiri. Maka seseorang di antara kamu menyanjung temannya, hendaklah ia berkata, aku memuji si fulan, tetapi Allah yang akan menilainya. Aku tidak akan menganggap suci di hadapan Allah seseorang yang aku puji begini dan begitu, walaupun ia tahu. Jadi kita tinggalkan ini, kita tinggalkan contoh ini. Saya ada urusan nak pergi tabung haji. Saya pun terlupa dah. Ingat nak cakap tadi.
Cakap nak keluar awal sikit. Sebab kita nak marah. nak pergi tabung haji ya. Janji dengan anak. Okey nah. Ini maknanya kita berhenti dekat apa ni muka surat 3 bawah tu ya. Muka surat bawah tu. Kita tak sempat nak ni. Okey. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.